Ino Dengah penonton TBS. Ino Dengah penonton TBS. Wanda Wita penonton TBS. Penonton TVS, bahasa Melanau kepada apa khabar penonton TVS. Kenapa Melanau? Kerana Parlimen saya berada kali ini didiami oleh majoriti kaum Melanau dan sebahagian besar mereka mengusahakan penanaman rumbia, perusahaan tradisi yang menjadi penyumbang besar kepada pembangunan sosio-ekonomi masyarakat di sini, iaitu di P213 Muka. Masyarakat Melanau di Parlimen Muka dengan perusahaan rumbia tidak dapat dipisahkan kerana telah menjadi sebahagian daripada punca pendapatan penduduk selain sebagai nelayan sungai dan laut. Keluasan tanaman rumbia di Muka sahaja meliputi lebih 45,000 hektar dan perusahaan ini menjadi penyumbang utama industri sagu di negeri Sarawak. Ini merupakan potongan pokok rumbia yang diapongkan di dalam Sungai Balingian sebelum dihantar ke Muka untuk mengekalkan keaslian kanjinya dengan harga sekitar 8 sehingga 12 ringgit sepotong. Dan potongan ini seterusnya dibawa ke kilang pemprosesan sagu. Pengeluar tepung sagu terbesar di kawasan ini ialah Dalat. Dengan di Dalat sahaja ada 6 kilang sagu, manakala 2 lagi boleh didapati di Muka. Dan industri ini mendapat sokongan daripada Kerajaan Sarawak dengan penubuhan Lembaga Pembangunan Sagu dan Nipah pada Ogos 2021 bagi menyokong perkembangan industri rumbia di kawasan ini. Parlimen Muka diwakili oleh Datuk Hanifah Hajar Taib, juga dikenali sebagai Hajar Taib Alstri. Merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, juga Pengerusi Perkim Sarawak. Datuk Hanifah ialah anak bongsu kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud yang dilihat meneruskan legasi politik bapanya dengan menyertai PBB sebelum dicalonkan sebagai muka baru mewakili Muka dalam PRU 14 yang lepas. Walaupun calon muka baru ketika itu, Datuk Hanifah menang dengan majoriti undi 7,000 dalam pertembungan 1 lawan 1 menentang Abdul Jalil Bujang, calon Pakatan Harapan. Pemilihan Datuk Hanifah Hajar sebagai ahli parlimen menggantikan perkhidmatan Tan Sri Dr. Muhammad Leo Michael Toyat yang telah menerajui kerusi ini selama 8 penggal serta mengukuhkan kedudukan parti tradisi iaitu PBB di kerusi pengundi majoriti Melanau ini. Dan sebagai kawasan majoriti Melanau, Muka berpotensi dibangunkan sebagai destinasi tumpuan pelancong berteraskan tradisi dan adat budaya komuniti setempat. Seperti Lamindana, rumah tradisional masyarakat Melanau yang mempamerkan seni tradisional, kraf dan makanan asli Melanau, Sapan Pulau Museum Melanau, Pesta Kaul Muka, Galeri Warisan Melanau Oyak, makan snack terbaloi dan banyak lagi. Kini untuk datang melihat sendiri destinasi dan produk pelancongan di sini sudah ada akses mudah terutama bagi pelancong luar datang ke Muka. Lapangan terbang baru Muka terletak 7 km dari bandar Muka dan menggantikan semua fungsi terminal Stolpot Muka sebelum ini yang hanya mampu menampung kira-kira 67 penumpang sahaja pada satu-satu masa berbanding 200 penumpang di terminal yang baru ini. Selain turut menyediakan kemudahan tempat letak kereta awam dengan kapasiti 100 buah kereta termasuk teksi dan bas. Akses lebih baik daripada pembinaan lapangan terbang baru Muka ini bukan sahaja untuk tujuan pelancongan dan memperkasa sosioekonomi setempat, tapi juga menjayakan misi menjadikan Muka sebagai hub pendidikan terkemuka di Sarawak. Terbaru yang sudah siap dan sudah menerima pengambilan pelajar ialah Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex Muka, yang terletak kira-kira 5 minit sahaja perjalanan dari Airport Baru Muka. Dengan keluasan 13 hektar, kampus ini mampu menempatkan sehingga 890 pelatih pada satu-satu masa dan menawarkan sebanyak 16 program dan latihan teknikal sesuai dengan keperluan industri di kawasan tengah Sarawak, termasuk industri minyak dan gas, perladangan dan pertanian. Ini termasuk latihan berkaitan rumbia dalam usaha memartabatkan industri sagu dan rumbia di Sarawak. Dan tak jauh dari sini juga ialah Tanjung Manis yang dibangunkan sebagai pusat perindustrian, pelabuhan dan perikanan laut dalam. Dan Sentex Kampus Muka ini ialah yang kelima di luar Kuching selepas Lundu, Dalat, Lawas dan Betong.
Manakala dua lagi institusi sedang dalam pembinaan iaitu Kolej Laila Taib dan Giat Mara Muka. Kedua-duanya sedang rancak dibina dan dijangka siap sekitar penghujung 2022. Dengan progres terkini untuk Giat Mara Muka ini setakat Mei 2022 ialah 76% siap. Daripada tapak projek Giat Mara ini dapat dilihat beberapa institusi pendidikan telah banyak berdiri megah di sepanjang jalan Muka Oya ini, antaranya Sentex Muka, PPKS Muka, Politeknik Muka dan banyak lagi. Bermula daripada UiTM Muka, Politeknik Muka, MRSM Muka, pembinaan institusi pendidikan di kawasan ini dilihat sejajar dengan usaha memantapkan lagi status Muka sebagai hub pendidikan di wilayah Tengah Sarawak. Kerana pendidikan, pelancongan serta sektor makanan merupakan teras pembangunan sosioekonomi rakyat di Parlimen Majoriti Melanau ini. Tiga teras ini disokong dengan kedudukan Muka yang strategik, iaitu berada dalam kawasan koridor tenaga diperbaharui Sarawak (KOR) sejak 2008, di mana pelbagai transformasi dan kemajuan telah dikecapi oleh masyarakat, khususnya di P213 Muka.